Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa kembali dalam channel Cikgu Man hari ini untuk mata pelajaran sejarah tahun 4. Okey, terima kasih sekali lagi pada semua guru-guru, ibu bapa, murid-murid yang terus setia bersama dengan Cikgu dalam pembelajaran mata pelajaran sejarah tahun 4. Cikgu memang cakap laju kan? Jadi kalau cikgu tersasul dan sebagainya itu, kamu kenalah stop, pause, ulang balik. Sebab kita sedang menjaga masa. Kita kerana video cikgu tak nak buat lama-lama. Jadi cikgu kena laju-laju sikit. Dan kalau tak faham dan tak jelas, awak kena ulang dan dengarlah berkali-kali sehingga kamu faham. Okey? Dan sebelum itu, terima kasih kepada mereka yang dah subscribe. Yang belum subscribe, silakanlah subscribe. Tekan je butang subscribe di bawah. Ianya percuma, tak payah bayar apa-apa. Okey, hari ini kita sambung dengan mata pelajaran sejarah unit 10. Seperti biasa, kita akan gunakan paparan dalam buku teks. Okey, unit 10 dengan tajuk Tun Perak Bendahara Terbilang. Kita dah belajar tentang Parameswara. Siapa Parameswara? Macam mana Parameswara buka Melaka? Bagaimana Melaka dapat nama? Dan kenapa hebatnya Melaka pada zaman Parameswara? Kita dah belajar sebelum ini. Betul atau tidak? Betul. Cikgu jawabkan. Okey, seterusnya pergi pada unit yang ke-10. Tun Perak Bendahara Terbilang. Kita dah belajar sebelum ni. Siapakah bendahara? Bendahara ni bagaikan Perdana Menteri pada zaman sekarang. Okey, jom kita tengok apakah sinopsis yang akan kita belajar. Tun Perak ialah bendahara terbilang dalam Kesultanan Melayu Melaka. Beliau merupakan tokoh utama yang membangunkan Melaka. Unit ini menguraikan riwayat hidup, peranan dan kebijaksanaan Tun Perak. Tun Perak ni merupakan bendahara yang banyak membantu hingga Melaka menjadi sebuah negara empayar yang masyhur, popular sehingga serata dunia. Okey, jom kita nak tengok apakah yang akan kita belajar. Tadi dah beritahu sinopsis je. So, kita nak tengok apakah yang akan anda belajar dalam tajuk ini. Yang pertama, mengetahui riwayat hidup Tun Perak. Kedua, menganalisis peranan Tun Perak sebagai bendahara. Dan ketiga, menguraikan kebijaksanaan Tun Perak. Kita kena laju. Dan seterusnya, asas kemahiran pemikiran sejarah dalam ini. Kena mengetahui riwayat hidup Tun Perak. Okey, kita akan belajar. Kita juga akan menerangkan peristiwa yang berlaku berdasarkan peranan Tun Perak sebagai bendahara. Jadi kita akan mengkaji Tun Perak sebagai bendahara. Okey, jom kita tengok riwayat hidup Tun Perak. Riwayat ini bermaksud apa? Sejarah hidup. Apa yang terjadi pada Tun Perak dalam hidup dia. Ini riwayat. Dari satu persatu berkaitan hidup Tun Perak akan kita belajar. Okey, jom kita tengok apakah yang dibincangkan oleh dua orang budak ni. Dia kata, Bendahara Tun Perak merupakan tonggak utama dalam pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Beliau berasal daripada keluarga pembesar. Tun Perak ni keluarga dia memang pembesar pun. Jadi beliau dah biasa dengan kehidupan sebagai duduk dalam keluarga yang melibatkan pembesar pentadbiran. Jadi beliau ini memang seorang yang bijak dalam mentadbir peranannya sebagai bendahara. Jom kita tengok apa kata dialog kawan kamu. Jason, kamu sedang baca apa? Apakah Jason tu jawab? Saya sedang membaca biodata Tun Perak. Beliau menyandang beberapa jawatan penting sebelum menjadi bendahara Melaka. Bapanya juga pernah menjadi bendahara Melaka. Hebat tak? Macam cikgu cakap tadi lah, dia dah biasa dengan kehidupan sebagai antara anak pentadbir Melaka. Jadi dia pernah tengok, dia belajar daripada pengalaman. Dan sebelum itu dia bukan terus jadi bendahara, dia pernah pegang beberapa jawatan lain. Jom kita tengok dekat dinding itu apakah biodata Tun Perak. Kita zoom sikit. Alright, nama Tun Perak. Nama bapa? Bendahara Seri Wak Raja Tun Perpatih Serdang. Macam pernah dengar nama ni. Adik-beradik dia ada dua, Tun Kudu dan Tun Perpatih Putih. Adik-beradik dia lain ya. Jawatan yang pernah dipegang pertama, Penghulu Kelang. Cikgu tak pasti Kelang ni kat Selangor tu ke tak. Okey. Penghulu Bendahara Melaka ataupun bendahara dan juga bendahara Melaka. Yang kedua tadi tu Penghulu Bendahari Melaka. Dan yang ketiga, jawatan tertinggi yang beliau pegang ialah Bendahara Melaka. Itu perbincangan mereka. Okey, jom kita tengok seterusnya. Kita tengok lagi apakah dibincangkan oleh mereka. Yang nombor 3 tu tengok. Dia kata apa? Lihat, semasa menjadi penghulu Kelang, beliau membawa penduduk Kelang termasuk keluarga tentera ke Melaka untuk melawan tentera Siam. Strategi ini telah menaikkan semangat juang dalam kalangan tentera. Bijaknya Tun Perak. Yang keempat, Tun Perak telah dilantik sebagai bendahara Melaka oleh Sultan Muzaffar Shah atas
kebijaksanaan beliau telah dianugerahi gelaran Bendahara Paduka Raja. Yang kelima dialog tu, cuba tengok. Beliau telah berkhidmat sebagai bendahara kepada 4 orang sultan. Lama tu. Sultan yang pertama iaitu Sultan Muzaffar Shah yang bermula melantik beliau. Seterusnya Sultan Mansur Shah. Yang ketiga Sultan Alauddin Riayat Shah. Dan yang keempat Sultan Mansur Shah. Beliau meninggal dunia semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Tadi tu cikgu salah baca ya. Yang keempat tu Sultan Mahmud Shah. Ke cikgu betul baca? Tak apalah. Okey, cikgu betulkan. Sultan Mahmud Shah. Dan beliau beliau meninggal dunia semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah tadi. Beliau meninggalkan wasiat kepada Sultan Mahmud. Apakah yang dia pesan pada Sultan Mahmud? Nampak tak berdara tinggalkan wasiat pada Sultan Mahmud ni? Dia kata supaya menjadi pemerintah yang adil, kita harus mencontohi dan menghargai jasa Tun Perak. Itulah biodata dan kisah hidup berkaitan dengan Tun Perak. Jom kita tengok sedikit berkaitan dengan peranan Tun Perak. Kesultanan Melayu Melaka mencapai zaman kegemilangan semasa Tun Perak menjadi bendahara. Maksudnya dalam zaman pemerintahan 4 sultan tadi, bila Tun Perak menjadi bendahara, kegemilangan Melaka itulah kemuncaknya. Beliau merupakan ketua pembesar, penasihat sultan, ketua diplomat dan panglima tentera. Hebat tak hebat? Pertama, ketua pembesar menjalankan tugas sultan apabila sultan gering atau keluar negara. Sebab ada sultan yang gering atau sakit atau pergi keluar negara, beliau mengambil alih sementara. Kedua, menjalankan tugas-tugas pentadbiran atas arahan Sultan Melaka. Dan yang ketiga, memastikan pelaksanaan undang-undang negeri Melaka dipatuhi. Sangat tegas orangnya. Okey, seterusnya. Kedua, tugas beliau sebagai penasihat sultan. Menasihati sultan dalam hal ehwal pemerintahan. Bijaknya dia boleh nasihat sultan. Apa nak buat, apa jangan buat. Yang kedua, menasihati sultan supaya memerintah kerajaan mengikut ajaran agama Islam. Pada masa ini, Islam telah sampai pun di Melaka. Jadi, Tun Perak merupakan seorang yang beragama Islam dan menasihati sultan, perintah ikutlah arahan agama Islam. Seterusnya, peranan yang ketiga, ketua diplomat. Apakah fungsi ketua diplomat ni? Menguruskan hubungan diplomatik dengan kerajaan lain seperti kerajaan China dan Siam. Menyambut kedatangan utusan dari negara luar seperti dari Pasai dan China ke Melaka. Kerajaan Pasai ya. Dan menghantar rombongan persahabatan ke Siam. Yang keempat, Panglima Tentera. Tun Perak membantu Sultan Mansur Shah meluaskan empayar Kesultanan Melayu Melaka. Kerajaan Melaka akhirnya berkembang dengan bantuan Tun Perak. Yang kedua, Tun Perak berjaya mengalahkan Pahang yang ketika itu berada dalam penguasaan Siam. Pahang masa itu di bawah kerajaan Siam. Apabila Melaka pergi berperang, maka apabila Melaka kalah, Pahang menjadi milik sebahagian pada empayar Melaka. Seterusnya, Tun Perak membantu Sultan Pasai yang menghadapi perang saudara. Di manakah letaknya Pasai? Cikgu tunjuk di belakang. Ini dia kedudukan Pasai. Dan kedudukan China tadi tahu di mana? Kita tengok peta ini juga ada kedudukan China. Itu ada gambar kat situ. Tun Perak sebagai Panglima Tentera sedang membuat persediaan menghadapi peperangan. Apa lagi ada maklumat di sini? Tun Perak ialah bendahara yang terbilang. Beliau telah menjalankan peranannya sebagai ketua pembesar, penasihat kepada sultan, ketua diplomat dan panglima tentera dengan sangat cemerlang. Okey, kita nak tengok cukup masa ke tak ni? Kita nak teruskan ke macam mana? Okey, kita sambung minggu depan lah kot sebab masa pun dah suntuk. Minggu depan kita akan sambung dengan kebijaksanaan Tun Perak. Memang laju cikgu ajar, tapi seperti biasa sebab kita ada dalam bentuk video YouTube, kamu boleh ulang beberapa kali sehingga kamu faham. Kalau tak berapa faham juga boleh tanya cikgu di ruangan komen di bawah atau boleh merujuk pada cikgu-cikgu kamu. Okey, jom kita ulang balik siapakah Tun Perak. Ada biodatanya, ayahnya juga merupakan bekas bendahara, ada adik-beradik lain, beliau berasal daripada mana dan apakah jawatan yang telah beliau pegang telah kita bincangkan tadi. Penghulu Diklam, penghulu bendahari dan seterusnya dia nanti jadi bendahara. Dan beliau memainkan peranan yang sangat penting. Antara peranan beliau yang penting ialah apa? Ketua pembesar, penasihat sultan, lagi ketua diplomat dan seterusnya sebagai panglima tentera. Nama dia bendahara dan beliau mampu menjalankan pelbagai tugas termasuk menasihati sultan.
jabatan untuk memerintah mengikut ajaran agama Islam, memerintah dengan adil dan saksama. Itu dia kisah berkaitan dengan Tun Perak. Kita akan sambung minggu depan berkaitan dengan apa tadi Tun cakap? Kita akan sembang berkaitan dengan kebijaksanaan Tun Perak. Dalam situasi apa? Dalam keadaan apa? Bagaimanakah kebijaksanaan ini digunakan? Tunggu minggu depan. Okey, itu saja untuk hari ini dalam mata pelajaran sejarah tahun 4. Berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih kepada mereka yang setia menonton bersama Cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa subscribe channel Cikgu. Okey? Minta maaf jika ada salah silap sepanjang penerangan Cikgu. Selamat belajar. Terus jaga diri anda di rumah. Jom kita perangi COVID-19. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.